Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi ayahanda pengurusi bagi masjid Tuan Haji Zabidi. Saya muliakan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, para guru, para asatizah, para alim ulama, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya saya mohon ampun, mohon maaf terlambat dalam perjalanan. Dan kita sambung kembali bacaan kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi pada muka surat yang ke-34 bagi tulisan Jawi, muka surat 35 bagi tulisan Rumi, yaitu pada adab penuntut ilmu. Ada dua bahagian adab yang saya susun dalam adab-adab penuntut ilmu ini. Yang pertama adab penuntut ilmu dengan gurunya, dan yang kedua adab penuntut ilmu di dalam majlis gurunya. Adab penuntut ilmu ada tiga sebenarnya tiga bab. Adab penuntut ilmu, adab penuntut ilmu dengan gurunya, dan adab penuntut ilmu di dalam majlis gurunya. Sepatutnya kena tulis tiga. Baik. Ikhlaskanlah niatmu wahai saudara di dalam menuntut ilmu yang mulia. Ini adalah adab yang pertama yang perlu dihadirkan oleh seorang murid ketika menuntut ilmu, yaitu mengikhlaskan niatnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan membersihkan jiwa pribadinya daripada mempunyai penyakit-penyakit hati. Karena kalaulah solat itu diterima oleh Allah Ta'ala dengan sebab bersihnya anggota zahir kita, dan solat adalah ibadah, manakala ilmu yang juga merupakan ibadah pun tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau berlaku kekotoran di dalam batin kita. Solat ibadah zahir yang perlu bagi kita menjaga zahir kita daripada kekotoran, baru sah solat kita tersebut. Ilmu adalah ibadah batin, maka perlu bersih batin kita daripada perkara-perkara yang merosakkan dan mengotorkan hati dan batin kita, untuk menyebabkan ilmu tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang dimuliakan, ilmu yang diberkati tersebut, yang bersih tadi daripada perkara yang tidak baik, maka itu akan menyebabkan hati kita nanti ilmu tersebut diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskanlah niatmu wahai saudara di dalam menuntut ilmu yang mulia. Tujuan kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk kita menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan syariat, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan agama Allah taala, membersihkan dan menerangkan hati kita. Dan itu semua antara niat-niat yang perlu kita hadirkan. Dan ini benda yang susah. Karena itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidaklah sesuatu yang paling sukar untuk saya rawat melainkan niat. Maksud yang paling susah untuk dirawat adalah niat. Niat ikhlas, niat untuk kerana Allah Subhanahu wa taala itu paling sukar sekali dalam perkara kerja buat kita. Karena itu jangan diniatkan dengan gharad duniawi. Tujuan mengaji bukan untuk mendapatkan pangkat kedudukan, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan perhatian manusia kepada dia. Tapi tujuan mengaji untuk apa? Untuk kenal Allah Subhanahu wa taala, untuk membimbing umat kepada
kasih sayang dan kecintaan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan diri kita daripada kejahilan, dan hadirkan perasaan tadi, niat-niat tadi. Bukan kerana saya mengaji macam ni nanti saya dapat sijil maka saya akan boleh dapat kedudukan begini-begini. Maka ini niat-niat yang buruk yang selalu terlintas kadang-kadang dalam hati sanubari kita. Maka perlu diperbaiki. Karena itu Imam Sufyan Tsauri kata apa? Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling sukar saya perbaiki dalam hati saya melainkan niatku. Maka ini perlu kepada ilaj, perlu kepada rawatan, perlu kepada bimbingan daripada guru untuk mengeluarkan kita daripada niat-niat yang tidak baik tadi. Tamam? Gunakanlah masa umur muda belia, jangan dihabiskan pada sia-sia. Jadi waktu bila nak tuntut ilmu sungguh-sungguh ni, ya, kalau nak tuntut ilmu sungguh-sungguh, gunakan masa muda kita. Jangan diabaikan masa muda kita untuk kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan tertipu dengan khida'it taswif, ya, wa ta'mil, maksudnya tangguh-tangguh. Saufa ata'allam, saya nanti akan mengaji, saya akan buat begini, saya akan buat begini, nantilah. Tak, jangan nanti, terus kena buat. Ya. Ada kelas pengajian di tempat sekian-sekian, minggu depan kot saya main, minggu ni tak main lagi kot, tak, main terus. Kenapa terus? Tak ada dah istilah nanti dulu. Tak, jangan ada taswif, karena taswif ini adalah tentera-tenteranya syaitan. Tentera-tenteranya syaitan. Apa taswif? Saufa. Apa taswif? Nanti. Perkataan-perkataan nanti, nanti dulu dan sebagainya ini adalah tentera-tenteranya syaitan. Jadi dia akan mengganggu jiwa peribadi kita dan akhirnya menyebabkan kita jadi terlepas dengan banyak perkara. Boleh? Jadi gunakanlah masa umur muda belia, jangan dihabiskan pada sia-sia. Jadi perlu kepada perhatian, perlu kepada tumpuan. Disebut ni yaqta ma yaqdiru alaihi min al-ala'iq asy-syaghilah. Nanti saya akan sebutkan di sini. Jadi kita kena putuskan ketika nak menuntut ilmu ni, kena putuskan hubungan kita ni dengan sesuatu yang menyibukkan kita selain daripada ilmu. Maksudnya begitu. Sebab tu di tempat pengajian, kalau kata dibenarkan bagi murid mereka ni memakai handset dan sebagainya, ini akan menyebabkan murid tadi tidak akan fokus dengan pengajian. Kalau ma'at tahfiz, mudirnya bagi anak-anak murid pakai handset, habis, tak hafal Quran dia. Dia akan hafal Facebook. Hafal hari ni kawan ni tulis apa, kawan ni tulis apa. Kalau anak-anak muda pula, kalau duduk di pondok, ada handset di tangan, dia akan buat apa? Duduk tengok kawan ni kahwin, kawan ni pula lepas tu dah tunang, kawan ni lah kali jadi apa? Dia pun jadi galak. Dia duduk scroll gambar anak dara orang je. Kalau pakai Instagram pula, dia duduk tengok yang pakai purdah, tak pakai purdah. Lepas tu, bila nak mengaji, tak mengaji. Sebab tu, ilmu ini perlu kita berikan sepenuh perhatian kita. Al-ilmu, kata ulama, la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Ilmu tidak akan memberikan sebahagian daripadanya sehinggalah kamu memberikan seluruh kehidupanmu kepadanya. Maknanya seluruh kehidupan kita bagi kepada ilmu, pun begitu ilmu hanya bagi setengah saja. Bayangkan kalau kita bagi setengah, tak dapat apa terus. Kalau bagi seluruhnya pun dia akan bagi setengah. Kalau bagi setengah, tak ada apa. Nampak? Menuntut ilmu ketika masa tua seperti menulis atas air jua. Berbeza ketika umurmu remaja, tanggungjawab tidak sebanyak dewasa. Jadi menuntut ilmu ketika masa tua ini seperti menulis di atas air. Berbeza menuntut ilmu ketika muda. Ya, lebih-lebih lagi ketika masih fresh, muda belia. Itu seperti menulis di atas batu, seperti mengukir di atas batu. Susah, tapi lama lekatnya. Dibandingkan dengan yang mengaji waktu tua, dia akan cepat ingat, tapi cepat lupa. Dia faham, tapi dia lupa cepat. Tulis atas hayat lekat tak? Tak lekat. Lalu, kau ambil pen tengok, tapi tulis atas hayat. Oh, senangnya. Tapi ada kesan? Tak ada apa. Tapi cuba pergi ambil pahat kat batu. Susah.
Tapi lekat lama, lekat lama. Nah, ini beza di antara yang mengaji waktu tua dan waktu mengaji ketika muda. Tapi tidak menjadi alasan untuk kita terus mengaji. Sebab Qadi Ibnu Ziyad rahimahullahu ta'ala mula mengaji umurnya 80 tahun. Dia mengaji umur 80. Qadi Ibnu Ziyad itu mula dia mengaji. Kemudian dia mengaji berapa tahun? Mengaji 40 tahun. Maksudnya dia habis mengaji umur dia 120 tahun. Umur dia panjang. Kemudian dia jadi qadi. Selepas 40 tahun mengaji baru jadi qadi. Jadi qadi berapa tahun pula? 40 tahun lagi. Jadi umur dia 160 tahun. Dan dia meninggal umur 160 tahun. 40 tahun mengaji, 40 tahun jadi qadi. 80 tahun tak mengaji. Biar Allah Ta'ala panjang umur dia. Alhamdulillah. Dan dia jadilah Qadi Ibnu Ziyad, ma'ruf, terkenal, alim, kabir. Kita takkan nak tunggu 80 baru nak mengaji. Kita tiru Qadi Ibnu Ziyad kok umur 60 meninggal. Tak pergi 60. Hak muda jangan duk sangka umur panjang. Faham? Itu kata kena ambil peluang dan masa betul-betul untuk kita tuntut ilmu. Tak rugi kita tuntut ilmu. Tak rugi. Jadi berbeza ketika umur remaja, tanggungjawab tidak sebanyak dewasa. Waktu ketika remaja ni kita tidak banyak tanggungjawab seperti mana orang yang telah bertanggungjawab dengan keluarga, dengan pekerjaan dan sebagainya. Jadi waktu mengaji ni waktu faragh, waktu yang lapang betul-betul untuk kita tuntut ilmu. Jangan sibuk dengan benda lain. Jangan duk kalut lagi dengan nak menikah. Jangan duk kalut lagi dengan nak cari pasangan hidup. Kalau masa untuk kita menuntut ilmu, tuntut ilmu betul-betul. InsyaAllah nanti akan sampai waktu dia. Tambah umur yang muda-muda lagi. Umur 20, 25, 26. Ini waktu fresh untuk orang tu menuntut ilmu. Ini umur 20 lagi nak nikah dah. Dah nak nikah dah. Tak sampai masa nak buat macam mana kan. Dah sampai masa. Tapi lepas nikah, dia mula nak fikir nak kena cari duit. Akhirnya tertepah mengaji. Yang dia duk kira dengan dia punya ni, saya rasa macam sampai waktu dah Ustaz. Saya ni kalau terselok buku pun duk rasa macam selok benda lain, dia kata. Jenis ni kalau payah. Kih apa jadi macam tu? Kih duk tengok orang. Kih duk tengok internet. Kih duk tengok kawan-kawan duk perangat dia macam tu. Duk tengok kawan ni ada pasangan, kawan ni ada pasangan. Seronok dengan benda-benda macam tu. Cuba sibuk diri dia dengan pengajian. Cuba sibuk diri dia dengan menghadiri majlis para guru. Duduk dan juga cemburu dengan ilmu yang diperolehi oleh para masyayikh, para guru kita. Nak kita dapatkan ilmu yang sebegitu, maka kita tak akan sempat untuk fikirkan tentang perkara tersebut. Bila sampai masa dia, tak apalah, buat macam mana, kahwin tetap kena kahwin bila sampai waktu dia. Tapi waktu ketika sekarang ni tanggungjawabnya tidak ada. Tak banyak macam tanggungjawab orang yang telah berkeluarga. Sebab tu waktu sekarang ni waktu tajrid. Waktu kita ini betul-betul tidak memerlukan kepada sesuatu ataupun tidak bukan di maqam asbab lagi kita sekarang. Itu kata al-Imam Syekh Saleh Darat, yang Kiai Saleh Darat dalam kitab Syarah Hikam beliau, dia kata di antara maqam tajrid adalah maqam penuntut ilmu. Penuntut ilmu ni maqamnya tajrid, kata beliau. Kenapa? Karena tak ada tanggungjawab apa. Maka kalau disebut oleh al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, iradatuka tajrid ma'a iqamatillaha iyyaka fil asbab. Kamu nak tajrid sedangkan Allah Ta'ala meletakkan kamu di maqam sebab. Apa dia? Iradatuka tajrid ma'a iqamatillaha iyyaka fil asbab min syahwatil qafiyah. Ini syahwat yang tersembunyi dalam hati kita. Kamu di maqam sebab, tiba-tiba kamu nak ambil maqam tajrid. Ini syahwat yang ada dalam jiwa peribadi kamu. Mana mungkin nak suruh orang panggil kamu ni wali Allah Ta'ala, suruh kamu dipanggil sebagai ahli ibadah kepada Allah Ta'ala, sedang kamu ni maqam asbab. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillaha iyyaka fit tajrid inhitatun min himmatil aliyah. Kamu berada di maqam sebab. Iradatuka al asbab ma'a iqamatillaha iyyaka fit tajrid. Sedangkan Allah Ta'ala menetapkan kamu di maqam tajrid, maka kamu telah menjatuhkan kedudukan kamu daripada yang tinggi kepada yang rendah. Faham? Kamu telah memilih himmah yang qasirah, himmah yang lemah pada waktu tersebut, semangat yang kurang. Baik, macam mana nak beza maqam asbab dengan maqam tajrid? Kata saya tanya kepada guru saya Maulana Syekh Yusri hafizahullah, kata Syekh,
Tes. Tes kehidupan kamu, tengok macam mana kamu ni di maqam tajrid ke maqam asbab. Bila saya baca dengan Kiai Soleh Darat, Kiai Soleh mengatakan bahawa nak kenal maqam tajrid dengan maqam asbab ni boleh mudah hanyalah ni untuk jalan mudah lah, iaitu dengan tengok kita punya tanggungjawab yang kita ada. Orang yang ada isteri, ada anak-anak, kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya adalah berada di maqam asbab. Kalaupun dia maqamnya tajrid, maksudnya dia ini orang yang tidak perlu kepada sebab. Kalau dia duduk di tikar sejadah pun sekali ada nasi depan dia, tapi dia kena raih orang yang dia pimpin, keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia. Kenapa? Karena al-dhaif amirul rakbi, karena orang yang lemah adalah ketua ataupun yang perlu diberi perhatian dalam perjalanan. Dia seolah ketua dalam perjalanan. Maka yang kita kena tengok siapa yang paling lemah dalam keluarga kita. Jadi suami yang mempunyai maqamnya tajrid tinggi, dia wali Allah Ta'ala, maka dia tak boleh tengok dengan diri dia, dia tengok dengan anak bini dia. Sebab tu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan Nabi yang tinggi, sebelum Nabi wafat, Nabi tinggalkan qut sanah. Maksudnya perbelanjaan makanan kepada keluarga Nabi setahun Nabi tinggalkan untuk isteri-isteri Nabi makan. Jadi bukan Nabi kira dengan kedudukan Nabi, Nabi tengok dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan mereka tinggi di sisi Allah. Mereka lebih memilih Nabi daripada dunia. Betul tak? Jadi kita kalau dah ada isteri, ada anak-anak, kita nak buat macam mana? Takkan nak biar mereka pun ahli zikir macam kita juga? Tak. Nak bagi mereka makan zikir, bagi mereka makan tasbih, pegang tasbih ni selawat macam tu. Kita tak apa lah. Kita saya pun nak makan juga. Saya tengok kawan tu makan shell out sedap, saya tengok kan, saya pun nak juga. Jadi kita nak kena raih dia sebagai isteri kita, anak-anak kita. Anak kita pula suka makan udang goreng tepung contohnya. Pi bawa pi kedai, tepung lebih daripada udang. Tak apalah, pokoknya ada juga udang tu kan, makan. Nanti kenapa kita makan macam tu? Jamu dia, layan dia. Karena kita waktu tu di maqam asbab, karena kita nak meraihkan mereka. Faham? Jadi orang yang berada di maqam tajrid, tiba-tiba dia memilih maqam sebab. Dan kata Kiai Soleh Darat, antara maqam tajrid penuntut ilmu. Kita di tempat penuntut ilmu, tiba-tiba pergi ambil jalan sebab. Waktu tengah duduk mengaji, Raja Kalut nak berniaga. Waktu tengah duduk mengaji, Raja Kalut nak cari duit poket dan sebagainya pada waktu tersebut. Kecuali sangat memerlukan dan tidak mengganggu pengajian kita, itu tak apa. Ini sampai ganggu pengajian. Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah, Bukit Ladang cerita dekat kami. Kata beliau waktu ketika dia duduk di Mekah, dia mula-mula pergi Mekah, Tuan Guru Haji Sa'ad Morgoy suruh dia pergi Mekah. Tuan Guru Haji Sa'ad yang suruh dia pergi Mekah. Tuan Sa'ad kata kat dia, kamu pergi Mekah. Dan Tuan Guru Haji Sa'ad juga lah yang pinang tanah pondok dia di Bukit Ladang tu dekat Tuan Guru. Ini Tok Guru cerita sendiri. Tok Guru jelas cerita kat saya. Tok Guru main rumah saya lepas pondok zawiyah saya tu nak buat tu, dia main. Dia antara orang utama yang main juga. Kalangan para ulama Kedah yang tua-tua ni yang main ke tempat ke rumah saya. Main nak bagi semangat. Jadi waktu dia main tu dia cerita, dia kata Tok Guru Sa'ad pesan, dia kata, dia pesan kalau kita nak buat pondok ni, kalau boleh ambil tanah tepi jalan, dia kata. Tak ganggu jalan orang. Tak ganggu jalan orang kampung, masalah nanti. Itu juga. Tanah saya masuk dalam sikit ni. Rumah saya duduk dalam sikit. Tu saya kata, tanah saya ni macam mana tu? Tu kata kira tepi jalan tu, tepi jalan kecil. Faham? Jalan kecil lah. Tepi jalan kecil, tak tepi jalan besar. Kira boleh lah, dia kata. Tu kata tak apalah. Tok Guru pun cerita, dia kata tanah pondok saya tu, hak di Bukit Lada tu, hak tolong pinang tanah tu, Tok Guru Haji Sa'ad ada kata. Tok Guru Sa'ad Morgoy. Tok Guru Sa'ad seminggu sebelum dia meninggal, dia pergi jumpa dengan tuan tanah, dia minta untuk serah dekat Tok Guru, jual ke apa kan, kalau boleh bagi dekat Tok Guru. Tok Guru Jilah lah waktu tu baru balik Mekah. Dan lepas jumpa tu, Tok Guru tak bercakap dah. Tok Guru Sa'ad tak bercakap dah, senyap sampai dia meninggal. 7 hari lepas tu dia meninggal katanya. 7 hari selepas mana jumpa tanah tu, dia minta dengan tuan tanah. Sampai Tok Guru pun tak tahu. Sampailah tuan tanah mai jumpa, bagi tahu kata Tok Guru Sa'ad mai jumpa dengan saya, minta serah tanah ni dekat Tok Guru Haji lah. Barulah dia tahu rupanya
Tok Guru dah pergi pinang tanah tu. Tok Guru Jisak Morgai suruh Tok Guru Hajilah pergi Mekah. Waktu pergi sampai di Mekah, Tok Guru Hajilah kata dia di Mekah duit tak ada. Sampai kawan-kawan dan apa ni yang pergi rombongan dengan dia cadang nak balik dah. Nak balik ke tanah air lah, ke Malaysia. Nak turun tanah air balik. Sebab kisah dia kerana duit tak ada. Jadi mereka pun cadang pergi jumpa dengan Pak Dae. Jumpa dengan Pak Dae dan kemudian waktu jumpa tu Pak Dae tanya, "Mai buat apa ni?" Kata, "Kami mai ni nak bincang dengan Tok Guru." Kata, "Kami cadang macam nak balik, duit tak ada." Pak Dae kata apa? Pak Dae kata, "Nak tanya," dia kata, "duduk kat Mekah ni, duk nampak ada anjing mati tepi jalan?" Dia kata. "Nampak anjing mati tak tepi jalan?" Kata, tak nampak je lah. Anjing pun hidup, dia kata. Anjing pun boleh makan. Takkan hampa nak main mengaji tak boleh makan, dia kata. Pergi duduk depan Kaabah tu, dia kata. Sangkut dekat multazam tu, doa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah boleh makan lah. Tapi ada sebahagian balik juga. Hak balik tak izin Tok Guru. Tapi hak kekal Tok Guru je lah kekal. Duduk dengan ikut arahan Tok Guru dia. Dan dia buat kerja tak? Dia buat kerja. Kerja dia apa dia? Dia buat cincin. Tok Guru je lah kerja buat cincin. Malam-malam dia kata lepas dah habis mengaji, naik atas bumbung rumah. Rumah harapkan je rumah kita. Rumah kita bumbung macam tu. Duduk atas bumbung tu, gelosok turun lah rumah kita. Ni rumah harap dia bumbung dia sama dengan di Mekah kan. Dia sutuh, dia panggil sutuh dia tu. Naik atas sutuh tu, duk tempah cincin. Buat, esok pergi jual lah. Sebentuk, dua bentuk cincin dapatlah, bolehlah makan, kata tu. Lepas tu Arab bagi pula apa ni, perak yang Tok Guru buat. Lepas tu balik, dia buat balik, esok pergi bagi pula, jual. Macam tu kerja dia kata. Cari duit juga. Tapi tinggal pengajian? Tak tinggal. Khatam lah dengan Tok Guru Syekh Kadir Mandili, kitab Tahrir, Hasyiah Tahrir. Khatam kitab tu, khatam kitab ni apa semua. Berapa tahun Tok Guru duduk ni? 10 tahun. Duduk di Makkah Al-Mukarramah. Kalau macam tu tak apa. Masalah lah ni, dah kata berniaga tu tinggal terus mengaji. Tak pergi mengaji dah. So kata menikah, lepas menikah tak main dah kelah. Ini masalah. Mai jumpa dengan kita, tanya, "Ustaz macam mana nak mengaji?" Tak? Pergi Mesir. "Ustaz macam mana nak mengaji?" "Saya nak menikah." Kan? Tapi nak mengaji. Macam mana Ustaz boleh semangat mengaji lagi walaupun dah anak berapa orang dah? Isteri baru seorang. Dan terus seorang tu insya-Allah. Kan? Kata, apa ni, macam mana Ustaz boleh semangat macam tu? Saya kata nak buat macam mana? Ubat dia boleh rajin ni, tu ya. Dan ubat dia kita kena tahu kita ni nak apa sebenarnya. Mai ke keluar daripada negara kita, pergi duduk di musafir dan sebagainya, kita nak buat apa? Main nak mengaji kan? Bukan main nak belek bini. Main nak mengaji. Dan tu bukan tujuan kita pun nak pergi sana tengok boleh kahwin. Tak apalah, alhamdulillah. Tu dah rezeki kita pada waktu tersebut. Tapi jangan tinggal hadaf dan tujuan asal kita tadi nak mengaji. Tahu baik, terima kasih Ustaz. Jadi ubat dia pada Ustaz, ubat dia rajin. Satu saja. Malah ni tak ada ubat dah, mereka rajin dia. Bagi pilah Panadol ke, ubat turun daripada langit ke. Malaikat Jibril suap dalam mulut rajin pun tak jadi juga kalau orang memang pemalah. Jadi itu ubat dia. Mai jumpa kita, tanya pandangan. Pas tu tak jumpa terus. Pergi mana Pak Long ni? Balik Malaysia dah. Kenapa? Mana duit tak ada, kata dia. Ni dalam hati ni tak ada yakin pada Allah Ta'ala. Dah kamu kahwin. Kamu kena yakin dengan Allah Ta'ala. Ni kamu nak kahwin sangat. Lepas tu nak tinggal pengajian kamu. Ni apa tujuan ni? Kamu nak apa sebenarnya? Nak ilmu ke nak bini? Nak bini boleh, kahwin tak ada masalah. Tapi jangan tinggal mengaji, itu tujuan kamu. Itu yang sepatutnya diambil perhatian. Apa? Saya pesan ni kepada adik-adik kita ni, yang duduk di depan kita ni, jangan duk fikir lagi benda-benda yang difikirkan oleh orang-orang dewasa. Cukup tumpu dengan pengajian kita. Yang hafal Quran, tumpu bagi habis 30 juz. Itu tujuan kita masuk tahfiz. Ini tahfiz duk tahfiz, tujuan dia apa? Nak mengaji, hafal Quran, bagi habis 30 juz. Itu tujuan kita. Ambil syahadah. Ingat betul. Itu baru tahfiz. Apa? Masuk tahfiz itu tujuan dia. Boleh. Jadi berbeza ketika umurmu remaja, tanggungjawab tidak sebanyak dewasa. Kita tak banyak tanggungjawab lagi pada waktu sekarang. Bila dah mula ada tanggungjawab, bila dah kahwin, isteri tadi mengandung. Bila dah mengandung, kena ada anak. Bila dah ada anak, dah mula tanggungjawab dia bertambah seorang lagi. Kemudian anak sakit, isteri sakit, nak kena pergi hospital, klinik dan sebagainya. Kena keluar duit. Sebab tu kena susun betul-betul masa kita dengan pengajian.
Saya alhamdulillah di Mesir walaupun dah kahwin, anak masa tu dah 2-3 orang, tapi orang rumah alhamdulillah dia faham. Kata saya ni mengaji. Lepas tu waktu saya hantar isteri dengan anak-anak saya pergi duduk di kampung di Mansurah, lebih kurang 3 jam daripada Kahirah. Yang saya pernah boleh pergi ke Kahirah, ke Mansurah hanya seminggu sekali saja saya boleh pergi. Saya beritahu dah kat orang saya, boleh ke duduk macam ni, tak apa. Saya duduk di Kahirah, mereka duduk di Mansurah. Dia terpaksa kena jaga anak-anak. Sebab apa? Sebab saya ada tugas saya di Kahirah. Saya kena mengaji, saya kena mengajar, saya ada ruwak jawi, saya ada tanggungjawab saya. Jadi macam mana tak apa. Dia kata tak apa, yang penting anak-anak boleh hafal Quran. Dia kata boleh kenal Quran. Alhamdulillah. Tak apa, dia boleh sanggup duduk. Dia yang urus anak-anak pagi-pagi bangkit. Lepas tu sekali nak balik nak masak pula. Lepas tu nak keluar pergi hantar anak pula pagi-pagi. Sekali dia pun pergi mengaji Quran juga. Lepas tu sekali tengah hari pergi ambil pula. Saya tak nak bayang macam mana. Tapi dia boleh duduk. Dan jiran-jiran pun bagus, baik, tak ada masalah. Dia kata tak apa. Saya kata tak apa. Alhamdulillah. Tentu pun nak nikah 2 lagi. Macam cara tu. Cara tarik balik atas saat ni. Faham tak? Jadi kalau nak berkeluarga boleh, tak ada masalah. Tapi letak kita punya hadaf kita yang paling utama tu apa? Kita nak apa sebenarnya? Kamu pergi Mesir buat apa? Kamu pergi mengaji di pondok buat apa? Saya nak ilmu, bukan nak pergi cari anak dara orang. Nah, kan pergi pondok sebab nak tengok anak dara pondok, hak segak-segak. Lepas tu balik kenen, lepas tu dah kali menikah. Hak tu je. Ini tak apa-apa. Sebab tu jangan macam tu. Tuntut ilmu kena sungguh-sungguh. Gemar bertangguh dan panjang angan-angan, ini penyakit hendaklah dielakkan. Jadi orang yang suka bertangguh, sat-sat, nantilah dulu saya mengaji, nanti saya mengaji. Jangan macam tu. Terus mengaji. Kita ni kalau suka bertangguh, tengok-tengok tok guru yang kita nak pergi mengaji tadi meninggal. Kan lepas tu kita pun mula menyesal. Kata rugilah dulu tak pernah pergi kelas tok guru tadi. Saya kadang-kadang duk pergi kat belah Kuala Lumpur, tu pun orang duk tanya lagi, ustaz bila nak main ke kawasan kami? Padahal di Kuala Lumpur dah. Dia nak kena saya pergi tempat dia dulu baru dia kira bertemu dengan saya. Padahal kita dah pergi dah Kuala Lumpur. Kita dah pergi dah di tempat-tempat yang dekat dengan mereka. Tak, dia tanya lagi, bila nak main tempat saya ni? Bila nak main tempat saya? La ilaha illallah. Jadi saya ni nak kena pergi atok semua lah. Kena nak raih semua ni kena atok semua masjid nak kena pergi. Macam dekat Penang lah. Kalau main ke sini, saya kata main ke sini. Dah kalau kata nak main jumpa dengan saya, main ke sini je lah. Bila nak main tempat saya, Ustaz? Dia tak main. Lepas tu dia ajak saya pergi tempat dia. Dia tak main-main pun. Cuba main tengok. Dah ada ni Penang bukan besar mana pun. Dah dekat Pedu tu, dah satu dah. Jauh. Dia kata jauh sangat Ustaz nak pergi. Dah kita main dekat tempat dia. Jauh Ustaz ni. Dekat 10 kilo kau nak pergi. Pang lagi lah. Dia nak kira macam tu. Nak suruh kita pergi merangkak kat dia apa? Pelik lah. Baik. Jadi apa ni tu orang panggil apa? Kadang-kadang kita duk buat live. Kita tak buat live. Macam saya pagi-pagi duk mengajar di Zawiyah. Dan ni setiap pagi ada kelas di pondok saya. Setiap pagi saya mengajar. Lepas wirid kita akan baca kitab Nahwu, baca kitab Tasawuf. Saya baca kitab Tuhfatus Saniyah dengan baca Tajul Arus. Pagi-pagi, tiap-tiap pagi. Akan main-main subuh dengan saya. Anak murid ada 3-4 orang. Kemudian baca kitab. Apa ni, wirid sejam. Lepas wirid baru baca kitab. Kemudian ada yang tulis komen. Buatlah live Ustaz. Buatlah live. Dia minta buat live. Dia minta buat live, dia tak tengok pun. Kalau buat live, cakap apa ni, dia kata ada orang yang tengok Ustaz semua kali. Tak apalah. Hak yang tengok tu dia tak minta pun. Hak yang nak tengok betul-betul tak minta pun. Hak yang pulun nak minta ni haram tak tengok pun. Habis data yang kita duk buat live ni dia haram tak tengok pun. Sembang sonok je. Saja sonok nak komen. Buatlah live, kesianlah kami. Kami duk jauh, tak boleh nak pi. Pergi kat hang. Nak buat macam mana? Jenuh. Jadi kita raih jugalah. Ada nanti kita akan buat lah, insyaAllah. Mula minggu ni insyaAllah saya akan mula pada setiap 10 pagi sampai pukul 11 pagi kita akan baca kitab Al-Bayan karangan Syekh Ali Jumaah hafizahullah.
fatwa Syekh Ali berkenaan dengan soalan-soalan yang kontroversi yang berlaku waktu sekarang ni. Macam mana Syekh Ali Jumaah jawab soalan-soalan tersebut. Saya akan baca kitab tersebut, buat live atau membuat live, insya-Allah. Dan kemudian berhenti saat 15 minit dan kita akan sambung baca kitab lain pula. Baca kitab apa tau? Baca kitab apa? Kitab kedua. Baca kitab Imam dan Makmum. Saya akan baca kitab Wablul Ghamam. Fi Ahkami Makmum wal Imam. Karangan Syekh Abdul Rahman Al-Ahdal kalau tak silap saya. Itu ringkasan kepada kitab Qaulut Tamam. Karangan Syekh Ibnu Imad Al-Iqfahsi rahimahullahu taala. Kitab Qaulut Tamam atau Qaulut Tam. Qaulut Tam kitab dia terbaik. Ada terjemah Qaulut Tam, Tuan Guru Syekh Zakaria Wamsak ada terjemah kitab tersebut. Tapi saya tak baca kitab tu, saya baca kitab Wablul Ghamam karangan Syekh Al-Ahdal rahimahullahu taala, insyaallah. Kita baca dua kitab tu. 10 sampai pukul 12. Maksud 10 sampai pukul 11 satu kitab. 11 suku sampai 12 suku satu kitab. Saya nak tengok orang nak tengok live ke tak? Sembang kami lagi. Minta live lah apa semua ni, tinggal 4 orang lah ni. Dia tak kisah pun orang tengok live ke tak tengok live ke, itu ikut suka mereka lah. Tapi yang minta tu tak tahan tu. Tolonglah live Ustaz, kesianlah kat kami. Akhirnya tak tengok pun. Akhirnya dia tanya, boleh tengok rakaman boleh tak Ustaz? Boleh tu, lebih baiklah abang awal. Kita nak tengok rakaman. Nah. Jadi jangan bertangguh dengan pengajian kita. Kalau ada guru tadi datang di satu tempat, kita pergi. Saya antara penyesalan dalam hidup saya tak sempat bertemu dengan Syekh Nuruddin Aitar. Yang mana saya sangat kagum dengan beliau. Saya baca tulisan beliau, saya mengajar tulisan beliau di Ruak Jawi, saya baca Bulughul Maram dengan syarahan beliau. Tapi saya tak jumpa dia. Saya ada di Mesir waktu dia datang. Dia datang pada waktu itu tahun 2009 kalau tak silap saya. Dia mai ke Mesir. Dan saya ada di Mesir dan saya nak pergi kelas dia pada malam tersebut. Saya dah sampai dah di Azhar. Tapi saya ada urusan pada waktu itu dengan guru saya, Syekh Ahmad Mamduh. Saya kena teman guru saya pada waktu tersebut. Tapi saya tak bagi tahu kat guru saya, kat Syekh Ahmad, kata saya nak kena pergi ke kelas Syekh Nuruddin Aitar. Jadi saya pun berjalan dengan Syekh, teman Syekh, sembang dengan Syekh apa semua sekali di Darul Ifta. Setelah selesai kami punya urusan tadi, saya pun minta izin saya nak pergi. Saya berlari daripada Darul Ifta pergi ke Masjid Azhar, lari. Waktu tu dah lewat dah sikit. Sampai di Masjid Azhar, tengok pintu Masjid Azhar tutup dah. Rupanya Syekh dah keluar dah daripada masjid. Majlis dah habis dan kemudian Syekh dah balik ke Syria. Selepas tak ada kelas dah. Dan saya tak sempat jumpa dengan dia, tak sempat duduk dalam majlis dia. Walaupun saya duduk di Mesir dan dia ada di Mesir waktu tu, di Khairah. Dalam waktu malam yang sama tu pun tak jumpa tu sampai dia wafat baru-baru ni, tak sempat jumpa dengan dia. Itu antara benda yang saya berasa sungguh dalam hati sampai sekarang. Tubuh seorang tuan-tuan. Macam mana dengan guru-guru yang ada tapi kita tak pernah pergi jumpa dengan dia? Ambil peluang pergi jumpa dengan guru kita. Jangan duk harap guru tu mai ke tempat kita saja. Kita lah kena pergi berjalan, pergi jumpa dengan dia. Baik. Penuntut ilmu janganlah menyibukkan berfikir berteman dengan perempuan. Penuntut ilmu jangan duk sibuk nak fikir berteman dengan wanita sahaja. Sikit-sikit nak kawan dengan perempuan tu. Sikit-sikit nak add perempuan tu dalam Facebook dia. Sikit-sikit nak follow perempuan tu dalam dia punya Instagram dia. Dia cukup karan bab-bab tu. Ini jaga, ni fitnah. Jaga. Tang mana saja anak dara orang tulis, semua dia like. Love semua. Tersilap tekan Ustaz. Saya tersilap tekan. Masalah dia semua. Itu semua dia like. Oh jenis ni masalah. Jangan duk sibuk nak fikir dengan perempuan ni. Perempuan pun sama lah. Jangan duk sibuk sangat kerja nak follow orang lelaki, kerja nak tengok orang lelaki tu, orang lelaki ni, mencari imam dan sebagainya. Mencari imam, main masjid. Ada imam, siap lah. Cari lah, imam rawatib. Dibayar gaji lagi. Dia jadi imam tu. Kalau jadi imam, lepas nikah haram tak mayang jemaah pun. Lepas nikah mayang asing-asing. Tok lelaki mayang dalam bilik, tok bini mayang kat luar. Subuh dua-dua tak bangkit. Jadi penuntut ilmu janganlah menyibukkan berfikir berteman dengan perempuan. Karena apa? Karena nanti akan otaknya jadi syagal, otaknya jadi sibuk dengan fikir benda lain. Dia tak akan mampu untuk nak tajmi'ul fikri, untuk nak tumpukan fokus dengan fikiran dia tentang pengajian. Hanya otak dia akan pergi mata, tak dia nak fokus.
Itu saya syaratkan orang yang nak masuk pondok saya nanti, anak murid 10 orang tu tak boleh menikah, tak boleh bertunang, tak boleh. Kalau bertunang pun silakan, tak ada masalah, tapi handset tak boleh ada. Kalau saya jumpa handset, dia pun main curi-curi, kali dengan tuan-tuan handset saya lempar langsung sungai. Nak try boleh. Dia pun tak kenal lagi kita. Dia pun nampak kita macam baik kot saat ni, dia tak buat kot, nak try. Kat orang lain tak buat, kat anak murid saya buat sungguh. Tapi di Mesir saya tak buat macam tu lah, sebab dah besar-besar dah. Ni pun besar-besar juga, umur 18 saya nak terima, sampai umur 25, besar-besar. Tapi mereka kena terima lah syarat kita. Sebab kami di Ruak Jawi dulu, kami tak letak syarat tu. Tak letak syarat kata anak-anak murid tak boleh ada handset dan sebagainya, tak ada, kita tak letak syarat. Kita tahu tanggungjawab mereka di Mesir tu dah lain dah waktu tu. Jadi kalau di Malaysia ni boleh kita letak syarat tu, saya nak letak syarat tu. Tak boleh. Kalau ada handset ni dia akan jadi ganggu pengajian. Dia mula kerja nak kontak orang lain, kali bila nak baca, bila nak mengapai, asyik dengan handset saja. 2 jam tengok Facebook, lebih dia suka daripada 2 jam buka kitab waktu tu. Faham? Sebab tu kalau duduk tempat tak ada line ni bagus juga, kita tak nak buat apa. Kalau pergi duduk tempat tak ada line, handset tak ada, line tak ada, jam dia. Nak main game kena ada line. Tengok duk loading tak habis-habis, kata tension aku. Lagi buat apa? Pasal buka kitab juga lah itu. Tu kita nak buat macam tu. Habis ni tak boleh ada handset tu. Senang. Sebab tu kata sebahagian ulama, disebut oleh Imam Khatib Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami', kata beliau apa dia? Dia kata la yanalu hadzal ilma illa man 'attala dukanah. Tidak akan mendapatkan ilmu ini, yakni ilmu agama ini, melainkan kepada orang yang tertutup kedai. Maksudnya dah bankrupt. Wa qarraba bustanah. Rosak kebun dia. Wa hajara ikhwanah, dan tinggal keluarga dia. Wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatah, dan mati keluarga dia yang paling dekat dan dia tidak sempat menghadiri jenazah orang yang dia kasih tersebut. Walaupun ini mubalaghah, maksudnya orang yang nak mengaji tak akan dapat ilmu kalau kata dia tak berlaku benda-benda tadi. Maksudnya pada sini bukan Syekh nak beritahu kata kena buat macam tu. Kalau nak mengaji sampai bankrupt perniagaan, kalau nak mengaji juga sampai rosak kebun-kebun dia, sampai tak ada nak pergi tengok kebun. Kalau mengaji juga sampai mati keluarga pun tak ada nak main tengok. Ini nau' minal mubalaghah, kata ulama ni. Maksudnya Syekh nak bagi tahu kata ini contohnya kepada penuntut ilmu yang memberi perhatian kepada ilmunya tanpa tengok dengan benda lain. Itu maksud dia. Bukan maksud dia sungguh macam tu. Tapi Al-Imam Qadi Abi Yusuf buat sungguh. Qadi Abi Yusuf waktu anak dia meninggal, dia hantar anak dia sampai kat pintu dia. Qadi Abi Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah, dia hantar jenazah anak dia sampai kat pintu ya. Orang lain yang pergi hantar pergi ke kubur. Orang tanya ke dia, tak ikut kan? Dia kata tak, nak kena pergi kelah Imam Abu Hanifah, kata dia. Kenapa? Anak-anak aku meninggal, tak boleh nak hidup balik dah. Sekat tu je, orang boleh pergi hantar ke kubur. Tapi tinggal kelah Imam Abu Hanifah, tak ada orang boleh ulang balik dah kelah tu. Kalau kita no, orang Melayu tak lebih sangat ni, bukan selalu mati. Hari ni je pun nak kena tak ada nak abang kata apa. Nak abang kata bersungguhnya dia dan juga beri perhatiannya dengan ilmu. Ada seorang anak murid jumpa dengan, kalau tak salah saya, Habib Abdullah, kalau tak saya salah, Syatiri. Habib Abdullah Syatiri, pendiri Ribat Tarim. Dia mengadu kepada Habib Abdullah, kalau tak salah saya lah, ataupun Habib Salim. Maklum kepada gurunya, kata saya dah tak boleh mengaji lagi di tempat ni kerana saya payah nak mengapai. Saya nak hafal payah, kata dia. Jadi saya ni tak boleh nak hafal kerana fokus tak ada dah tu. Sebab apa? Sebab saya tak kuat ingatan, kata dia. Tak baik. Jadi saya nak minta izin nak kena balik ke negara saya. Habib Abdullah katanya bawa keluar surat-surat. Rupanya banyak surat dia yang keluarga dia di kampung hantar surat, tapi Tok Guru tak bagi dekat anak murid ni. Lepas dia dah sebut kata dia nak balik tu, Tok Guru pun bawa keluar kotak surat tu. Ni surat-surat daripada keluarga kamu yang pernah hantar, tapi saya tak bagi kat kamu, bukan sampai masa dia lagi. Sekarang dah sampai masa dah. Baca surat ni. Dia pun buka surat, baca satu-satu. Surat banyak bukan main. Baca, ada yang dia berkaca mata dia, ada yang dia teriak, ada yang dia tersenyum, ada yang macam-macam lah. Surat tu macam-macam. Akhirnya dah selesai dah dia baca surat-surat ni, Tok Guru pun tanya. Habib Abdullah katanya tanya kepada dia, apa dia yang tulis dalam surat tu yang sampai kamu boleh senyum, nangis, berkaca mata kamu?
Kata dia, surat yang pertama tadi cerita bab ni, keluarga saya begini. Surat kedua pula macam ni. Boleh cerita semua sampai habis surat. Tok Guru kata, hebat nak ingatan kamu. Hebat kamu kata kamu tak ingat. Ingatan tak kuat lah apa semua. Tu kamu boleh cerita sebiji-sebiji. Surat ni apa dia sampai habis surat. Terkejut dia. Dengan Tok Guru saja nak tengok dia macam mana. Tu dia kata, kenapa kamu boleh ingat? Kenapa kamu boleh ingat ketika kamu baca tu? Dia tak tahu tu. Karena kamu fokus. Kamu waktu baca surat kekasih kamu fokus setiap perkataan yang dia tulis. Tapi cuma kamu baca kitab, kamu fokus. Masalahnya baca kitab tak fokus macam baca surat kekasih dia. Baca surat fokus pula. Baca mesej yang dia punya kekasih hati dia hantar Allah. Setiap perkataan tengok. Setiap perkataan. Di i'rabnya. Tapi yang surat ni Allah Ta'ala hantar kat dia, kitab yang para masyayikh tulis, dia suruh baca, mengaji, yang itu dia tak fokus. Maka macam mana nak ingat? Tak ingat dia. Kerana tak fokus. Masalah kita apa dia? Masalah kita bukan ingatan tak kuat. Sebab Allah Ta'ala dah bagi jadi akal kita ni dah luar biasa dah. Cuma ada yang nak kena asah, ada yang lambat sikit. Yang tu nak kena asah lah. Ada yang cerdik sungguh, beranak-beranak dah jenis dah. Dah ada dah dipanggil zakat wahbi dia panggil. Kau wahbi. Zakat wahbi ni pada cerdik yang anugerah. Tak bagi. Ada yang zakat kasbi untuk cerdik dia tadi kena asah. Baru jadi cerdik. Dia cerdik dah. Cuma nak kena asah. Guru tadi kena sabar, cari potensi dia. Baru boleh. Ada yang macam tu. Sama? Tu yang apa ni, saya pernah bagi tahu kat tok guru saya, Syekh Ahmad Mamduh, saya bagi tahu kat dia, Syekh, saya ni payah nak ingat je. Saya ni dah umur dah meningkat dah, jadi tak apa nak ingat. Syekh duk suruh hafal matan. Saya duk kena hafal matan sulam, mantik. Mengaji dengan Syekh mengaji mantik. Hak wajib mantik tu kena menghafal matan sulam. Matan sulam dia dah 144 bait dah. Dia nak kena menghafal Allahu Akbar. Menghafal syair Arab. Dia mai tu kadang-kadang tu. Ya, dia malah agak semua, jadi malah nak hafal. Padahal bukan tak boleh hafal, boleh tapi malah. Tapi kita buat alasan kata tak ingat. Lepas tu Syekh saya kata, tak, kamu bukan tak boleh hafal, kamu malah tu je. Syekh tahu kita ni buat alasannya. Itu Syekh bagi kat saya, dia bagi kat saya satu buku. Dia panggil Quwwatuz Zakirah. Buku tu tentang kuat ingatan. Macam mana teknik untuk kuat ingatan. Saya pernah tanya lagi pasal itu di sini. Pasal buku tu. Saya tanya lah. Buku tu awal-awal lagi dia tulis, orang Mak Saleh tulis, orang putih tulis, tapi dia terjemah dalam bahasa Arab. Saya nak tanya dekat tuan-tuan ni. Tanya dekat tuan-tuan. Hak tahu duk diam, suruh jawab. Nah, hak tak tahu hak tahu tu suruh tahu dah kan. Ni saya nak tanya hak tak tahu lah. Baik. Tuan-tuan bawa bas dan kemudian dengar elok ni. Dalam perjalanan bas tersebut, dalam bas ada 16 orang dalam bas. Sampai di satu tempat turun 10 orang. Stesen pertama. Stesen yang kedua, dengar elok ni. Stesen yang kedua turun 4 orang pula, naik 6 orang. Stesen yang ketiga turun lagi 4, naik pula 7. Dan stesen yang seterusnya turun 11 orang, naik pula 8 orang. Baik. Soalan dia, siapa bawa bah? Siapa bawa bah? Siapa bawa bah? Siapa bawa bah, bang? Ni hak pakai Quran. Abang, ni hak pakai mas. Siapa bawa bah? Hak bawa bah kita lah. Saya tanya awal lagi tadi. Tuan-tuan bawa bah, saya kata. Saya kata tuan-tuan bawa bah. Lepas tu, bah tu ada 16 orang. Ikut suka saya nak buat nombor berapa pun bah tu. Yang kita duk fokus ni tentang nombor tu. 16 orang, lepas tu turun 4. Lepas tu sampai ke tu naik 7. 16 tolak 4 jadi 12. Lepas tu naik 7 pula jadi 19. Dia duk kira hak tu. Lah kali soalan dia bukan hak tu. Soalan dia, siapa bawa bah? Pening tu. Siapa dia bawa bah? Patutnya tanyalah berapa orang hak lah sekali. Tak.
Lepas tu kita ni suka nak dengar apa yang kita nak, bukan kita nak fokus dengan apa yang guru nak sampaikan. Saya waktu mula-mula baca buku tu soalan pertama yang dia tanya, dan saya kena baca 2 kali. Maksud dia, saya pun tak fokus waktu tu, kita tak fokus. Dia tulis kamu bawa bah, dia tulis itu. Lepas tu jalan turun, lepas tu soalan dia, siapa bawa bah? Kita jenuh cari, siapa dia bawa bah? Cari balik, tak ada nama orang bawa bah pun. Baca elok, lah kamu bawa bah, saya lah. Oh, rupanya gitu soalan dia. Dia mula-mula lagi dia habaq, kenapa kita payah ingat? Karena tidak fokus. Karena tu je. Karena kita ni nak dengar apa yang kita nak dengar, bukan kita nak ambil benda yang sepatutnya diambil pada waktu tersebut. Faham tak? Ni kelemahan utama kita yang paling besar sekali. Kenapa kita tak ingat? Karena kita tak fokus. Itu dia. Tapi anak menakan saya, anak menakan saya, anak kepada adik saya, baru ni dia buat teka-teki yang sama. Ni anak-anak murid ni, Siraj semua duduk dengan anak menakan saya. Anak menakan saya baru umur darjah 1 baru. Dia baru darjah 1. Abu Zar. Lepas tu yang ustaz-ustaz ni pakai tanya lah soalan yang sama. Depa pun dapat teka-teki kepada saya kan. Dia kata okey. Kata apa ni, abang bawa bas. Kemudian sampai satu tempat turun 16 macam ni, dia pun tulis 16 tolak dia pulung tu lepas tu turun macam ni last sekali soalannya apa dia ni tanya badah bak dah kan turun kawan ni naik lepas tu tanya siapa dia bawa bah, tahu dia jawab apa? Dia senyap, abang lah. Wih, kali pertama saya jumpa budak boleh jawab. Sekat saya duk tanya orang tua-tua sekok tak boleh jawab. Saya tanya di Mesir, waktu saya mengajak, saya tanya juga, apa pun tak boleh jawab semua tu. Dia buat bahan, tak sebut nama pun tadi, dia terlupa. Budak ni, anak menakan saya ni, tanya-tanya boleh jawab tu. Dia mula kira juga, kira macam orang lain, kira lah kali. Abang nak buat bahan, dia kata, wih, boleh jawab. Jadilah dalil kata apa? Fokus betul dia. Otak dia betul fokus waktu tu. Dia tengok semua perkataan dalam soalan tadi. Dia tak tinggal sikit pun. Yang ni yang luar biasa. So, saya tengok-tengok anak menakan saya kata, hey, yang ni boleh jadi tok guru ni kalau kata besar ni. Ni kalau dididik betul jadi tok guru ni. Tapi kalau kata dia nak jadi doktor ke apa semua, kita tahu lah kan. Tapi saya habaq kata, besar nanti duduk dengan Walid. Dia panggil saya Walid. Duduk dengan Walid, duduk di pondok. Jadi tok guru. Tak mau, dia kata. Dia takut saya marah. Saya garang. Dia takut dengan saya. Bila ni dia tak takut dah dengan saya. Dia kata kena duduk dengan saya. Kena jadi tok guru. Ini otak memang geliga betul. Ini yang kita kena tengok potensi itu. Betul tak? Baik. Sebab tu kena fokus. Kita ni kadang-kadang tidak fokus tu yang jadi macam tu. Sebab tu kalau tak fokus ni semua, ngaji pi apa? Tak dia apa? Tak ingat. Kerana otak dia pi merata. Mencapah merata. Petah lagi kalau masuk macam-macam. Masuk dengan perempuan, masuk dengan hutang, masuk dengan apa ni, kawan-kawan yang bawa benda tak elok, masuk dengan handset, dengan internet, dengan itu, ini dan sebagainya, maka menyebabkan dia tak akan boleh fokus. Sebab tu yang paling utama dalam pengajian ni apa dia? Fokus. Baik, penuntut ilmu janganlah menyibukkan berfikir berteman dengan perempuan. Ilmu itu cemburunya hati-hati, jika tidak nanti kamu yang merugi. Ilmu ni cemburunya luar biasa. Kalau kamu tidak berjaga-jaga, maka ilmu tadi tidak akan lekat pada kamu. Perempuan dengan ilmu lebih cemburu. Sebab tu kalau kata kita tak berikan sepenuh hati kita kepada ilmu, maka ilmu akan tinggalkan kita. Faham? Jaga. Sebab tu ilmu ni dia punya cemburunya luar biasa. Ada seorang alim, kitabnya banyak dalam rumah, dan dia kalau buka kitab, dia tak ingat dah bini dia pun tak ingat. Hampir 100 sekali. Ada orang sampai macam tu, panggil book maniac. Gila buku ni, gila baca. Bukan sekat ulat buku ni, ulak buku. Baca sungguh sampai terlupa bini dia. Kalau bini dia pakai baju seksi pun malam tu, lagi seksi kitab dia. Dia tak ingat dah, baca buku dia. Ini orang dia
Maulana Zakaria Kandahlawi rahimahullah, ketika sakit dia, anak murid dia ditanya oleh doktor kata ni ubat penyakit ni tak ada ubat. Baik, doktor tanya dekat anak murid dia, apa kegemaran Maulana Zakaria? Kegemarannya tak ada benda lain, kitab. Baik, bawa dia pergi maktabah. Pergi ke maktabah, apa dia anak murid dia buat? Bagi kitab dekat tok guru. Tok guru duduk kat meja kitab. Anak murid main hantar kitab. Dia pun buka kitab baca. Tengok kitab ni, hantar kitab lain pula main tak. Lega. Rupanya ubat dia kitab. Memang macam tu. Maulana Zakaria ubat dia kitab. Syekh tadi ni, alim tadi saya terlupa nama dia. Dia punya gila dengan kitab sampai tertinggal bini dia. Sampai bini dia pernah sebut kata apa? Saya ni kalau suami saya kahwin 4 orang, saya kurang lagi jealous. Masalah bukan dia ni, madu saya bukan 4 orang, madu saya 1000. Tu penuh karak. Tu semua madu saya. Rupanya dia kata madu dia bukan 4 orang, bukan 3 orang. Dia tak ada madu. Dia kata madu dia lebih banyak daripada 4 tu. Yang duk karak kitab tu semua madu-madu dia. Sebab apa? Sebab laki aku bila buka saja yang tu terlupa terus aku. Sampai macam tu sekali. Ajaib no dengan ulama-ulama kita. Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu ditanya dalam satu majlis ni yang terakhir sebelum dia wafat tentang satu masalah, kemudian dia tak boleh jawab masalah tersebut. Kemudian Imam Muslim minta izin untuk esok kata dia akan bagi jawapan. Malam tu bermula daripada selepas isyak tu dia mula buka kitab. Dan kebetulan waktu tu ada orang hadiahkan satu bekas besar kurma. Dan sambil dia buka kitab, dia makan kurma sebiji. Sambil duduk baca kitab, buka kitab dan sebagainya. Sampai rupanya habis kurma dalam bekas besar tu. Dia tak sedap kata, dah subuh dah. Sampai subuh baca. Dan wafat dia setelah tu. Wafat tu mana makan buah kurma satu bekas. Tak perasan kata makan kurma sebekah sambil duduk buka kitab. Dan jumpa masalah tu akhirnya. Selesai masalah tu dia jumpa juga. Dan meninggal setelah tu. Dan tu sekali sibuk dengan ilmu. Mungkin kerana kalau dah makan kurma banyak macam tu, mungkin ni kot naik gula ke, tinggi ke dalam badan, boleh jadilah kan. Tapi meninggal. Memang Muslim meninggal. Kerana apa? Kerana sibuk dengan ilmu sampai tak sedap makan kurma satu bakul. Masya Allah. Ya, tu ulama-ulama itu. Jadi ilmu itu cemburunya hati-hati jika tidak nanti kamu yang merugi. Elakkanlah dari gemar kemasyhuran. Tiada keuntungan malah meruntuhkan. Jadi jangan kita nak cari masyhur saja. Karena dia tidak menguntungkan kita pun. Malah merugikan kita. Tamam? Tadi bab kahwin tadi kata Imam Sufyan kata apa? Kata dia man tazawwaja faqad rakibal bahr. Siapa berkahwin maka dia waktu menuntut ilmu ni. Siapa yang menuntut ilmu kemudian dia berkahwin maka dia seumpama menaiki bahtera. Dia tengah naik di atas kapal laut. Fa in wulida lahu faqad kusira bihi. Kalau beranak saja maka tenggelam terus. Mula kahwin macam duduk atas kapal. Duduk atas tengah laut ni, ombak. Tu dah mula dah waktu tu. Beranak aja karam terus. Maksudnya tak pergi mana terus. Duduk situ kan. Habis. Sebab tu kata Imam Khatib, wa yustahabbu lit-talibi an yakuna azaban ma amkanah. Sepatutnya disunatkan bagi penuntut ilmu hendaklah mereka ini di kalangan orang-orang yang bujang semampu mungkin. Li'alla yaqta'ahu al-ishtighalu bi huquqi az-zawjiyyati wa talabil ma'ishati an ikmali talab. Karena untuk apa? Untuk memutuskan dia daripada sibuk dengan hak-hak isterinya dan juga untuk dia mencari kehidupannya sehingga memutuskan dia daripada menuntut ilmu. Itu tujuan dia. Yustahab. Maksudnya sunat dia ni bujang. Karena tidak mau disibukkan dengan sesuatu yang lain menyebabkan dia terputus daripada ilmu. Itu maksudnya. Faham? Sebab tu kata Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, fatarku tazwiji li ghairil muhtaji ilaihi aw ghairil qadiri alaihi aula. Jadi meninggalkan berkahwin bagi seorang yang tidak tidak sampai lagi masa dia, tidak memerlukan untuk dia berkahwin lagi. Ataupun dia tidak mampu untuk berkahwin pada waktu tersebut karena kekurangan nafkah dia, sama ada zahir ataupun batin, aula itu lebih utama. La siyama lit-talibil ladzi ra'su malihi jam'ul qatir. Lebih-lebih lagi kepada penuntut ilmu yang modal utamanya adalah jam'ul qatir, yakni memberikan fokus dengan pengajiannya.
wa ijmamul qalbi, penuh hatinya tadi dengan bulatkan hatinya dengan tuntun ilmu, wasti'malul fikri, dan menggunakan fikir, akal fikiran dia, bukan boleh dia sibukkan dengan benda lain. Itu maksud beliau. Tamam? Tapi kalau kita mampu, silakan, tidak ada masalah. Kalau kita mampu. Saya sebelum kahwin saya tak balik Mesir. Saya duduk di Mesir 16 tahun. 4 tahun pertama saya ke Mesir 2004, 2008 baru saya balik. Kenapa? Karena saya tak kahwin. Saya boleh duduk sampai 4 tahun tak balik. Kemudian lepas saya balik pula, saya tak balik pula 2 tahun lagi. 2 tahun betul-betul saya tak balik. Kenapa? Karena saya tak kahwin. 6 tahun. 2010. Lepas 2006 saya balik 2008, 2009, 2010. 2010 saya balik kahwin. Mulai 2010 mula dah nak kena balik tiap-tiap tahun. 2011 balik, 2012 balik, 2013 balik, 2014 balik, 2015 balik. Tiap-tiap tahun saya kena balik. Kenapa? Karena saya bukan seorang lagi waktu itu. Saya ada isteri dan dia ada keluarga dia, dan lepas tu dapat anak, saya ada pula dua keluarga lagi. Tok Wan dengan Tok dua keluarga nak tengok cucu. Jadi tiap-tiap tahun kena balik. Lepas tu yang balik juga 2-3 bulan. Lepas tu satu lagi apa dia? Talabil ma'isyah. Dan saya kena ada duit juga nak duduk ngaji. Jadi saya minta izin dengan guru saya untuk balik 2 bulan ke 3 bulan untuk cari kewangan sebelum saya pergi balik ke Mesir. Dan guru izinkan saya balik kerana kamu dah ada keluarga. Dan akan jadi macam tu. 3 bulan terlepas banyak benda. Kenapa? Kerana kahwin. Faham tak? Tapi dah qadarullah ma syaa. Allah Taala dah tetapkan macam tu, kita nak buat macam mana? Kena ikutlah dengan takdir Allah Taala. Tapi sebelum kahwin, saya boleh khatam kitab dengan para guru saya dengan senang lenang tanpa ada gangguan. Kenapa? Karena tak kahwin. Tak perlu saya nak sibukkan otak saya nak kena balik tiap-tiap tahun, nak kena ambil bawa isteri saya balik rumah mak mentua dan sebagainya. Tak. Karena saya seorang betul. Tidak. Tapi lepas kahwin, jangan duk buat macam kita tak kahwin. Kata tak mau balik rumah mak mentua, sibuk nak mengaji ni. Kamu kena ingat ni kamu ada isteri. Dia ada rumah mak dia. Dia nak kena jumpa mak dia juga. Kalau mak dia dengan pak dia tak ada, macam mana dia nak dapat dengan kamu tu? Jadi nak kena bawa balik, nak kena beli jiwa mak pak pula, kan? Kalau tidak lagi dia marah pula dengan menantu. Dia nak kena jaga banyak benda pada waktu tersebut. Tapi kalau tak kahwin, tak, kita boleh jam'ul fikri, ijmamul qalbi, dengan sungguh-sungguh dengan ilmu. Itu saya pesan sungguh-sungguh kepada para pemuda yang masih lagi belum berkahwin. Kalau kata masa kita masih panjang, kita punya kudrat, kita masih kuat untuk mengaji, dan tak ada lagi keinginan untuk berkahwin, dan taklah teruk sangat. Ni kalau tengok tiang pun nampak anak dara, nampak apa ni kipah duk terbang macam tu pun dia nampak macam dengan tudung anak dara tu duk terbang. Jenis tu dia panggil miring, faham? Dia jadi isim lah. Tengok kawan ni nampak, tengok kat sini nampak kelibat perempuan tu, tengok kat sini nampak kelibat, jadi kacau macam tu. Kalau macam tu, kita kata kadang-kadang tak teruk mana pun, tapi dia buat teruk. Dan bila dia tanya soalan, dia buat teruk dan tanya soalan. Ustaz, saya ni Ustaz, saya bukanlah ni teruk sangatlah, tapi saya takut berzina Ustaz. Cara tanya semua takut berzina. Kita takut berzina. Macam mana tu? Ya itulah saya ni, itulah. Saya dah memang duk kawan dah dengan dia, saya ni dah bertunang dengan dia semua kali. Kami bimbang takut berlaku perzinaan. Awak duk jumpa ke? Duk jumpa tiap hari dah, jarang dah jumpa. Tu tak jumpa pun. Kan? Dia duduk tempat lain, saya duduk tempat lain. Tu nak berzina macam mana bodoh? Dia takut saya berzina dengan orang lain. Itu masalah hang bengong. Hang yang tak boleh jaga diri. Yang pasal berzina ni, berzina dengan dia tu kan, dengan orang lain. Kalau berzina dengan orang lain, maknanya hang ni tak boleh jadi suami orang lagi, sebab semua perempuan nak berzina ni. Kok mana ni? Dia duk buat alasan. Taknya anak suruh ustaz tu kata kena kahwin. Dia sebut tu saja. Saya pegang yang tu. Saya tak mau tanya dah. Pergi balik abang kat pak dia. Pak, tok guru kata nikah. Dia yang sebut, saya tak kata. Tok guru yang kata. Guna tok guru pula waktu tu. Nampak tak? Kacau. Ramai anak muda yang buat alasan tu. Saya takut berzina tak? Bila tanya balik, duduk jauh. Kemungkinan nak jumpa tu tak ada sangat pun. Bukan duk naik motor tiap hari sekali dia orang. Tak pun. Dia pun boleh tahan jagalah juga. Cuma itulah kadang-kadang handset ni ialah macam-macam lah. Buat benda yang tak elok dengan handset apa semua kali tu makruf. Tapi nak berzina sampai ke tahap berzina tu, yang nak wukuk fi zina tadi ni, dia kata nampak jauh sangat kot. Tapi dia buatlah reka lah alasan nak kata sampai dia akan mungkin berzina.
Jadi kita tutup alasan. Faham? Dia kata saya ni tengok tunang saya tu tak boleh Ustaz. Saya jadi tu, jadi bersyahwat kalau tengok dia, nak tengok apa-apa. Nah, dia tengok apa-apa. Dia pandangan pada perempuan ni, dia ada dua kan, pandangan syahwat. Yang pertama, yang kedua dia panggil pandangan fitnah. Nah, panggil apa ni? An-nazar bisyahwah dengan nazar bil fitnah. Nazar syahwah, apa dia dhabit dia? Dhabit nazar syahwah ni yataharrakil alah. Alat dia akan bergerak. Antena dia bergerak waktu tu. Faham antena bergerak tu? Tak payah syarah panjang-panjang lah. Kalau tengok perempuan dia, antena bergerak. Ni nazar syahwah. Ini haram. Dia tengok waktu tu. Tapi kalau nazar bil fitnah, nazar fitnah macam mana? Dia tengok rasa nak zina dengan perempuan. Tengok tu dia rasa macam nak perasaan nak zina dengan perempuan. Ini dipanggil nazar fitnah. Yang ni lebih lagi berat. Jadi sebab tu kena jaga pandangan kita. Hubungan dia jadi macam mana ni sebab pergaulan. Gaulan dia. Itu sebenarnya. Baik, sikit lagi kita baca, lepas tu kita berhenti. Dah pukul 9 dah. Elakkanlah dari gemar kemasyhuran, tiada keuntungan malah meruntuhkan. Tidak akan sampai pada tujuannya yang gemar menoleh kiri dan kanannya. Jadi orang yang selalu berpaling pandangan dia disebut dalam kalam para ulama sufi al-multafitu la yasil. Orang yang sering berpaling kiri dan kanannya, maka dia tidak akan sampai pada tujuannya. Ini yang tu yang saya adaptasikan dan masukkan dalam syair ini. Al-multafit la yasil. Kita kalau nak pergi satu tempat, berjaduk pusing kiri kanan duk tengok, tak sampai tempat tu. Maka kena tuju dulu dengan tujuan kita. Multafit la yasil. Waktu duk mengaji, sibuk dengan masyhur. Waktu duk mengaji, sibuk dengan nak suruh orang angkat dia. Masih lagi menuntut ilmu, tapi duk sibuk dengan nak suruh orang angkat daripada usul. Bukan sampai waktunya lagi. Bukan tak dapat lagi izin daripada gurunya untuk mengajak, dia dah mula dah nak mengajak pada waktu tersebut. Maka al-multafit la yasil. Orang yang suka berpaling ni dia tidak akan sampai. Bila orang puji sikit, pusing tengok orang ni puji dia. Bila orang angkat sikit, terberhenti dekat tu je. Maka tak akan sampai. Sebab tu tidak ada sesuatu yang sangat rugi melainkan orang yang mampu meneruskan tapi dia berhenti di tengah jalan. Faham? Dia boleh nak teruskan perjuangan dia dalam ilmu, tapi dia berhenti sekat jalan. Nampak tak? Jadi apa ni, itu yang kita sepatutnya ambil. Ikutilah pesan para guru kita, jangan isti'jal belum tiba waktunya, dan ikutlah pesan para ulama agar kita tidak isti'jal. Apa isti'jal? Kita kalut, kita sibuk, kita apa ni, kalut lah. Isti'jal ni kalut maksudnya. Sebelum sampai waktunya. Sebab tu Al-Imam Abu Yusuf radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana beliau sakit, yang sakit tadi menyebabkan apa ni, bimbang para teman pada waktu tersebut. Hatta Imam Abu Hanifah datang melawat beliau waktu tu. Dia sakit waktu tu, sakit yang berat sampai katanya hampir wafat. Maka Imam Abu Hanifah datang lawat dia. Waktu Imam Abu Hanifah lawat anak murid dia, ni tok guru lawat, Imam Abu Hanifah datang. Maka apa ni, waktu Imam Abu Hanifah pegang tangan dia, Imam Abu Hanifah kata, wahai Abu Yusuf, kalau kamu mati, maka pada waktu tersebut akan hilanglah setengah daripada ilmu aku kalau kamu mati. Maknanya setengah pada ilmu Imam Abu Hanifah tu ada dalam dada Imam Abu Yusuf. Setelah tengok tu, lepas tu tak lama lega. Lepas lega tu tersebarlah berita, kata orang sebut pujian Imam Abu Hanifah kepada Imam Abu Yusuf. Nak bagi kita kata Imam Abu Yusuf ni membawa ilmunya Abu Hanifah. Jadi orang anak muda pun pakai main jumpa dengan dia. Akhirnya Imam Abu Yusuf mengajak. Anak muda ramai main kelah dia pada waktu itu. Dan Imam, dalam keadaan Imam Abu Yusuf tak minta izin dengan Imam Abu Hanifah waktu itu, tak minta izin. Jadi diceritakan oleh guru kami Maulana Syekh Usamah Al-Azhari. Jadi waktu itu Imam Abu Hanifah bila tengok anak muda ramai berkumpul di masjid untuk mengaji dengan seorang pemuda ni, dia tanya siapa dia mengajak tu. Maka dia berkata tu Imam Abu Yusuf. Qadi Abu Yusuf. Oh ya, Abu Yusuf mengajak. Lepas tu Imam Hanifah kata, pergi tanya soalan dekat dia. Maka dia hantar satu soalan. Soalan ni, kalau kata Imam Hanifah kata, cuba kamu tanya soalan dekat dia, tengok. Soalan ni soalan aku bagi ni. Kalau dia jawab boleh, tak betul. Kalau dia jawab tak boleh pun tak betul juga. Dia, dua-dua tak betul. Kerana jawapan dia perlu tafsir. Jadi anak murid ni pun pergilah ke majlis Imam Abu Yusuf. Habis majlis, Imam Abu Yusuf pun tanya, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Pemuda ni pun angkat tangan, saya nak tanya soalan. Dia pun tanya soalan. Bila tanya-tanya tu Imam Abu Yusuf kata, boleh. Hukum dia boleh pada waktu. Dia kata tak betul. Maksud, kiak balik. Tak boleh. Tak boleh pun tak betul juga.
Lepas tu Imam Abu Hanifah panggil dia, mai tak? Mai ke depan. Soalan kamu ni bukan soalan kamu, dia kata ni. Ini soalan Abu Hanifah ni. Ini soalan tok guru aku ni. Dia kata betul, Imam Abu Hanifah yang hantar. Anak murid boleh tahu ni soalan tok guru dia. Sebab ni bukan orang calak-calak boleh tanya soalan ni. Terus dia bertinggal kelas dia, mai ke kelas Imam Abu Hanifah, dan dia kata, wahai imam, wahai guruku, kenapa kamu uji saya dengan soalan tadi? Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu kata, soalan macam tu bukan kamu tak boleh jawab. Kamu mengajak. Nah, tazabbabta qabla an tuhasram. Kamu jadi zabib sebelum kamu masak. Kamu jadi kismis sebelum kamu masak. Anggur nak jadi kismis kena masak dulu. Bukan anggur putih jadi kismis. Dia proses anggur nak jadi kismis. Anggur tadi daripada putih masak kismis. Itu kata Syekh, tazabbabta qabla an tuhasram. Kamu jadi kismis sebelum kamu masak dengan ranum. Macam mana kamu nak mengajak? Kamu tak masak lagi. Imam Abu Yusuf tinggal pengajian selepas tu, tinggal terus mengajak, mengaji pula 20 tahun lagi. Sampai cukup 40 tahun beliau belajar dengan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala. Ini yang saya ambil daripada guru saya Maulana Syekh Usamah Al-Azhari hafizahullah taala. Alhamdulillah. Itu kata jangan isti'jal. Nah, anak-anak muda jangan isti'jal. Sabar dulu, insya-Allah. Sabar, nanti dengan tu Allah Taala akan bagi kepada kita panduan ilmu yang bagus, dan kita akan sampai pada masanya kita akan bercakap nanti kalau sampai masa dia. Nah, jangan kalut dengan musyuhrah, jangan sibuk dengan nak pandangan orang dan sebagainya. Jangan kita mula sebelum mendapatkan izin daripada guru kita. Maksud izin guru ni besar sebenarnya dalam sistem pendidikan Islam ini. Karena kalau tanpa izin maka kita tidak akan mampu untuk memberikan panduan. Karena hanya dengan sekadar izin daripada guru kita tadi, seolah-olah guru kita telah memberikan kunci dan dibukakan kunci-kunci futuh kepada kita, kunci-kunci pembukaan kepada kita. Kita sendiri tidak sedar pada waktu itu. Jadi saya sekat itu dulu. InsyaAllah bulan hadapan kita akan kumpul balik, ketemu untuk kita sambung bacaan kitab kita yang seterusnya, yang lebih penting, yang lebih utama untuk kita bahaskan. Karena kita semua adalah penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.